Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Insyaallah mulai petang ini program kita ni berdasarkan kepada kitab ini, iaitulah Al-Muhimmah. Dan dalam kitab ini dia buat dua kitab sebenarnya, satu kitab Al-Muhimmah dan satu kitab Al-Mawa'id Al-Badi'ah. Pengarang dia Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Fatani dan juga Syekh Abdul Rauf Fansuri Aceh. Kitab ini Al-Muhimmah ini biasanya dari tulisan Jawi dan biasa digunakan oleh para ustaz, tok guru, tuan imam dan sebagainya untuk mengajar khususnya kepada muslimat ataupun orang perempuan. Sebab kitab ni memang fokus kepada orang perempuan, terutamanya tugas-tugas sebagai isteri ataupun ibu. Ya. Dia orang lelaki tak ada ke ustaz? Ada. Tak, bagian orang lelaki itu dia ada kitab lain pula. Tapi oleh kerana program kita petang ini ialah program yang khusus untuk orang perempuan muslimat, maka kita guna kitab inilah, ya, kitab Al-Muhimmah. Dan alhamdulillah kitab ni sudah dirumikan dari Jawi. Jadi bagi sesiapa yang tak pandai Jawi, maka dia boleh ambil manfaat daripada kitab rumi ini, insya-Allah. Dan bagi orang yang dia tak boleh membaca Jawi pun tak boleh, rumi pun tak boleh, dia boleh dengar dan insya-Allah dia boleh ambil manfaat daripada pengajian kitab kita ni. Itulah Al-Muhimmah. Muhimmah tu maksud dia perkara yang penting, ya, daripada perkataan ahammah. Muhimmah tu maknanya perkara yang penting. Jadi antara perkara penting dia nak bagi tahu di sini ialah tanggungjawab seorang isteri terhadap suaminya. Oleh itu kalau puan-puan buka pada bahagian pertama selepas dari kata penerbit, bahagian pertama itu dia kata inilah kitab yang dinamakan dia Muhimmah pada menyatakan ilmu hadis Nabi SAW, pada bicarakan kelebihan dan kepujian atas perbuatan isteri bagi suaminya, dan bicarakan segala kecelaan pada meninggalkannya dan derhakanya. Jadi kitab ni kalau orang belajar pondok terutamanya dia tahu, orang panggil kitab Muhimmah. Sebut Muhimmah tu tahu selalu kitab ni lah, tak ada kitab yang lain. Jadi Al-Muhimmah ni dia berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Cuma oleh kerana nanti kita akan baca kitab ni dan kita akan tengok teks hadis pun dalam bahasa Melayu juga, dan dia tak sebut siapa yang meriwayatkan hadis, ataupun hadis ini hadis sahih ataupun hadis dhaif dan sebagainya. InsyaAllah kalau saya ada peluang, saya akan ambil masa sikit untuk ulang kaji, nak tengok dalam kitab-kitab hadis, darajat hadis itu sama ada hadis sahih ataupun siapa yang meriwayatkannya, disebut dalam Bukhari ke, Muslim ke, Abu Daud ke dan sebagainya, supaya kita nak kemah dari segi itu. Tak apa. Jadi dia kata ilmu hadis Nabi SAW bicarakan tentang kelebihan dan kepujian atas perbuatan isteri bagi suaminya. Maksudnya bila kita kahwin, bukan kita lah, bila puan-puan kahwin,
Bila puan-puan kahwin, lepas daripada jadi isteri itu ada tanggungjawab. Tanggungjawab isteri terhadap suami. Jadi apa benda yang tanggungjawabnya? Hak nilah insya-Allah kita nak belajar. Sebahagian dari kita reti dah faham dah hak mana. Yang kita tahu taat. Tak, itulah yang diajar kepada kita, taat kepada suami. Tapi adakah taat itu sepenuhnya? Tunggu dulu. Tak, ada tempat-tempat yang akan dia beritahu di mana boleh taat, di mana tak boleh taat. Dan bila kita kata kelebihan dan kepujian atas perbuatan isteri bagi suami ini, macam kita sebut tadi, dah suami tak ada ke ustaz? Tak. Dia tanya dulu. Sebab biasa-biasa berlakunya isteri yang kena dera, isteri yang kena pukul. Hak baca sak khabar hari ni apa tu? Suami nak hayung sereka. Tak. Di kepala isteri misalnya, patutnya sereka tu hayung di baju, tapi dia hayung di kepala pula. Tak. Tak kena tepat. Tak pandai guna sereka. Jawab ada. Ataupun kadang-kadang kita baca surat khabar, isteri pula yang simbah simbah asid kepada suami. Jadi ni masalah masyarakat kita. Jadi masyarakat dia mari dari mana? Masyarakat dia mari dari keluarga. Dari keluarga. Maka kita nak perbetulkan institusi keluarga kita. Lepas daripada peribadi, tu insya-Allah kita cuba setakat yang kita boleh untuk jadi orang baik, orang molek. Lepas tu rumah tanggalah. Jadi bahagian yang kedua ialah rumah tangga. Bila kita sebut rumah tangga, bahasa Melayu lama dia sebut rumah tangga. Tak. Dan ni kalau rumah baru, tangga pun tak ada. Maknanya lepas rumah tu, naik dalam rumah tu, ia selalu tak ada banyak anak tangga. Pasal apa tak ada banyak anak tangga? Senang, kalau balah dalam rumah, suami akan terkejut tak bertangga. Suami dia terkejut, dah tengok tangga dah, pakai terkejut gitu selalu. Jadi dekat. Tak. Kalau nak terkejut daripada tekak 3, tekak 4 tu boleh terkejut, tapi mati selalu lah. Tapi kalau terkejut tak bertangga tu, maknanya boleh balik semula, mudah sikit. Jadi bila kita kata rumah tangga ni, maksudnya suami dengan isteri paling kurang. Lepas tu ada anak-anak lah. Bila ada anak-anak, di situ ada tanggungjawab ibu bapa terhadap anak, tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Dia pergi ke situ pula. Tapi hak mula-mula sekalinya antara suami dan isteri. Dalam Islam kita kena ingat dia ada dua perkara. Dia panggil tanggungjawab dan hak. Tanggungjawab dan hak. Tanggungjawab isteri dia jadi hak suami. Tanggungjawab suami dia jadi hak isteri. Maksudnya macam mana? Okey. Apa hak suami? Hak suami ialah untuk ditaati. Hak suami ialah untuk ditaati. Maka menjadi tanggungjawab isteri mentaati suami. Hak isteri mendapat nafkah. Mendapat nafkah. Tempat tinggal dan sebagainya. Makan minum, tempat tinggal, pakaian, keadilan, tidak dizalimi, itu hak isteri. Maka dia jadi tanggungjawab bagi suami. Tanggungjawab suami kena berikan nafkah, berikan keadilan. Itu dia panggil tanggungjawab isteri, dia jadi hak suami, ataupun hak isteri dia jadi tanggungjawab suami. Maka tak timbullah kita kata suruh isteri saja hak baik, hak molek dengan mengaji kita al-muhimmah. Lepas tu suami ikut pandai nak buat macam mana sekalipun kepada rumah tangga, tak. Dia ada timbal balas. Bahagian suami dia kena juga. Maknanya dia kena reti, kena faham tanggungjawab dia sebagai seorang suami, apa yang dia patut buat terhadap isteri. Barulah pergi lepas daripada itu ibu bapa kepada anak-anak. Jadi ini benda yang nak diberitahu dalam kitab kita ni, membicarakan kelebihan dan kepujian atas perbuatan isteri bagi suaminya, dan bicarakan segala kecelaan
pada meninggalkannya. Maknanya kalau dia tak buat molek kepada suami dia, apa yang berlaku dari segi dosa, ataupun Allah Ta'ala murka, Nabi marah, derhaka kepada suami. Karangan Syekh Abdullah Ibnu Abdul Rahim Fatani. Muka surat sebelah dimulakan dengan selawat, alhamdulillah, dan selawat bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas ketua kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup dan juga penutup segala para rasul, dan ke atas keluarga dia, sahabat dia, semuanya. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, muka surat 11, pada muka surat 11, maka inilah suatu muhimmah. Inilah kitab yang kita nak bincang ini, dia panggil suatu muhimmah. Apa itu suatu muhimmah? Suatu perkara penting. Muhimmah maknanya satu perkara penting yang ditakutkan atas tiap-tiap perempuan yang bersuami. Apa makna yang ditakutkan? Iaitu perkara penting, kena beri ingat kepada orang perempuan yang ada suami. Kalau orang perempuan dia tak ada suami lagi, tak wajib lagi, sebab dia tak ada suami. Tapi dia boleh belajar dan dia boleh tahu. Tapi bila dia ada suami saja, maknanya benda ni dia kena reti, dia kena faham, dia kena tahu. Macam kita kata haji wajib buat, dia rukun Islam. Tapi orang yang tak mampu, dia tak wajib belajar lagi tentang rukun haji, wajib haji, sah, batal, ihram dan sebagainya. Tapi bila dah ada kemampuan, bila orang tu dah ada kemampuan, duit dah cukup, tambang dah ada, giliran dah boleh pergi dah ke Mekah, maka wajib dia tahu tentang kerja-kerja haji, ibadat haji. Begitulah juga dalam perkara ni. Kalau dia tidak bersuami, tak kahwin lagi, maka benda ni dia tak tahu, dia tak belajar, tak jadi wajib lagi. Cuma kalau kita galakkan, terutamanya anak-anak perempuan kita, untuk dia tahu tu lebih awal, supaya dia ada persediaan. Maknanya bila kahwin, bila-bila dia tahu dah apa yang patut dia kena buat terhadap suami dia. Begitu. Jadi kalau puan-puan di sini yang ada anak perempuan, selesai sekolah lebih awal, misalnya tak ada kelas tambahan petang ni, ataupun tak ada kurikulum, kalau petang Rabu ni bolehlah hajat sekali, mari heret tangan dia sekali, heret tangan dia sekali, mari bersama-sama, terutamanya hak sekolah menengah, hak sekolah menengah. Kalau dia tak ada kerja, kalau dia ada kurikulum ataupun dia ada benda-benda lain, daripada dia duduk rumah tengok TV saja, sebab di sekolah subjek apa benda hak ajar benda ni, kalau ada pengajian Islam, tapi satu subjek kalau ada, lepas tu hak lain susah agak sangatlah. Jadi kalau kita boleh, kita pun dapat, anak perempuan kita pun dapat juga, itulah benda yang paling baik. Dan kalau ada muslimat-muslimat yang lain misalnya daripada tempat-tempat yang lain tahu tentang program ini pun, ada kawan-kawan misalnya hok duduk sekitar ni, dekat ni, boleh bagi tahu, biar dia join sekali. Sebab ilmu ni nak dapat tak mudah, Jadi bila ada orang bersedia beri luang masa, ilmu nak kongsi bersama, kita ambil manfaatlah. Yang ditakutkan atas tiap-tiap perempuan yang bersuami. Yang ditakutkan itu maknanya yang diberi peringatan. Yang diberi peringatan. Oleh siapa? Oleh Nabi lah. Sebab dia kata kita nak bincang bab ni berdasarkan kepada hadis Nabi. Hadis Nabi ataupun kata-kata ulama. Sebab Nabi itu dia
basyiran wa nadhira. Nabi diberi khabar gembira kepada orang hak taat, dan juga nadhira, dia beri peringatan. Kena beringat, awak kalau dah jadi isteri kena buat macam ni, macam ini. Kalau tak buat, itu yang dikatakan yang ditakutkan. Tak, yang ditakutkan, yang diberi peringatan atas tiap-tiap perempuan yang bersuami. Iaitu apa benda yang ditakutkan? Iaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka akan suaminya. Itu yang ditakutkan. Ingat, kalau puan-puan yang sudah bersuami buat benda ni, ini dia panggil derhaka akan suami. Apa makna derhaka? Istilah syarak sebut nusyus. Nusyus. Itu yang dipanggil sebagai derhaka. Dan kalau dari segi fiqh, bila dikatakan nusyus, derhaka, jawabnya berdosa lah. Jawabnya berdosa. Dan dari segi akta undang-undang keluarga Islam pun, dia ada enactment dia, khusus yang berkait tentang nusyus ini. Macam mana seorang perempuan itu yang dikatakan nusyus. Bila nusyus, maka gugurlah hak nafkah dia, dan perkara-perkara yang lain. Baik. Jadi kitab ni mula-mula buka saja hari ni muka surat tak? Start muka surat sebelah ni, baru nak belajar petang ni, dia sebut selalu dah. Dia sebut selalu dah perkara-perkara yang menjadi derhaka akan suami. Terus dia peringatkan kepada muslimat. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukumnya, supaya terpelihara segala amalnya yang kebajikan, dan lagi beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat, kerana beberapa seksa dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang derhakakan suaminya di dalam dunia ini. Jadi dia kata, oleh kerana perkara ni penting, kena tahu, maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut. Bila dia kata wajiblah, apa makna wajib? Wajib, kalau tak tahu, kalau tak buat, kalau tak reti, tak faham, tak belajar, maka berdosa. Bila dia kata maka wajiblah tu, maknanya kena reti, kena faham, kena tahulah. Bukan kata pilihan, tak tahu pun tak apa, tak reti pun tak apa. Tidak. Dia kata wajib. Sebab perbuatan kita ni, perbuatan kita sebagai mukallaf, orang yang telah akil baligh, lelaki dan perempuan, dia tak lari daripada 5 hukum. Tak, 5 hukum. Hak benda kita buat ni, dia tak lari daripada 5 hukum. Sama ada dia jadi wajib, ataupun lawan dia haram, tak, ataupun dia jadi sunat, lawan dia makruh, ataupun dia duduk tengah perkara harus. Jadi benda-benda kita buat ni tak kira. Hak kita keluar rumah, hak kita angkat nasi kepada suami kita, hak kita masak rumah, hak kita layan suami kita, termasuklah anak-anak apa semua. Jadi benda hak kita buat tu, dia tak lari daripada 5 hukum. Sama ada wajib, haram, sunat, makruh, harus. Jadi berada 5 perkara ini. Jadi hukum di sini dia kata wajib. Wajib dia atas segala perempuan yang tersebut itu. Yang mana? Iaitu perempuan yang bersuami. Wajib dia belajar. Belajar dan mengetahui. Jadi nak tahu macam mana? Nak tahu ni dengan cara belajarlah. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu ialah dengan ta'allum, dengan belajar. Nak dapat ilmu kena belajar. Dan bila nak dapat ilmu tu sendiri, belajar tu sendiri dia panggil husulul syai' ba'da syai'. Maknanya kita boleh ilmu tu sedikit demi sedikit. Hari ni boleh sikit, tahu 2-3 perkara. Minggu depan tahu 2-3 perkara. Minggu ketiga tahu 2-3 perkara. Bukannya bila belajar hari ni habis tahu belaka. Tak. Habis tahu belaka. Tak.
Hari ni tahu 2-3 perkara, minggu depan tahu 2-3 perkara, tapi apa yang kita tahu itulah ilmu yang kita cuba amal. Jadi dia kata wajib atas segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukumnya, hukum apa? Hukum perkara-perkara yang boleh jadi derhaka kepada suami. Kat mana yang dikatakan derhaka, kat mana yang dikatakan tak. Supaya tujuan dia terpelihara segala amalnya yang kebajikan. Amal kebajikan. Masak tu sedap dah. Tak. Masak sedap dah. Ya. Lauk 4-5 jenis buat, ya. Tapi rupa-rupanya ada benda lain yang dia buat, tengok-tengok amalan kita tu tak ada pahala. Rugi lah. Tak. Duk jaga rumah, jadi suri rumah ni alhamdulillah comel dah. Tapi rupa-rupanya ada benda yang gugur dari segi amalan. Jadi kita tak ambuh situ. Ya, serupa contoh macam katalah kita ni sebagai anak yang ada mak ayah umur 80 90 kan. Nah, kita jaga dia. Mak kita tu duduk dengan kita misalnya. Sebab dia tak dia bangun lama dah, sakit setahun 2 tahun. Tangan kita ni bagus. Tolong saling lamping dia, ya, tolong basuh kencing berak dia, ya, tolong suap nasi ke mulut dia. Tangan tu comel. Tapi mulut tu tangan buat kerja, mulut pun bunyi. Tak? Basuh orang tua ni berak pula. Kan? Sakning baru basuh berak pula dah. Ya, busuk ulat tahi tu. Macam pergi hok dia tu wangi. Ya, dia kata busuk ulat, ya, tangan tu comel dah. Maknanya tolong basuh, tolong gitu gini. Tapi mulut pun comel juga bunyi. Jadi hok tangan boleh pahala, hok mulut boleh dosa. Jadi kita kata tak ampuh. Amal kebajikan tu molek dah buat, tapi nak supaya jangan gugur. Hok masak tu molek dah. Tapi ada benda lain yang menyebabkan amalan kebajikan tu gugur. Itu maksud dia, supaya amalan kita tu tak gugur yang kebajikan itu. Dan lagi tujuan dia supaya dia beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat. Ya. Jadi hok kita buat kerja rumah, duk basuh, duk masak, duk gitu gini biar boleh manfaat pada hari akhirat bila-bila, tak saja. Ya. Bukan kata buat kerja rumah tu FOC, tak, free of charge. Betul lah suami kita tak bayar gaji, ya, tapi dia beri nafkah, kan, dia beri nafkah. Lah kita pun niat benda yang kita buat ni sebagai tanggungjawab kita sebagai seorang isteri, maka bolehlah pahalanya. Ya. Ada orang puang dia jenis suka masak, memang perangai dia suka masak, dia cuba resipi-resipi baru. Hari ni dia buat kek ni, kan, minggu depan dia buat kek lain. Suami dia tak suruh pun, tapi minat dia buat kek. Dia cuba kek tu, dia cuba kek ni. Hak boleh makan siapa? Anak-anak dan suami dia juga. Tak? Jadi situ kalau niat betul-betul boleh pahala. Bukan kata kita boleh pakai hak minat kita tu saja, tak saja nak buat resepi ni, nak buat resepi tu, tapi tengok-tengok boleh pahala pula. Hak kita buat ni tujuan dia untuk menyukakan suami kita, menyukakan, bukan mencukakan. Ya, dengan y, bukannya c. Kalau mencukakan tu berat sikit. Mencukakan. Untuk menyukakan suami kita dan juga anak-anak kita. Molek tak ada molek, maka dia dapat pahala. Dia jadi berpahala benda yang kita buat, beroleh manfaat pada hari akhirat.